kalau duduk pipe air tu memang sesuai menghadap kiblat, kita kiblat lah. Tapi kalau dah tak sesuai dah, ya, pipe yang sebelah ni dia tak boleh menghadap kiblat dah. Sebelah tu ya lah boleh. Hak yang ni terpaksa lain. Kalau kita tengok kiblat tu, yang hak ini elok menghadap kiblat, yang ini menghadap sebelah tu pula. Itu tak apalah, ya, sunat nak menghadap kiblat. Tapi tayamum ni dia suruh tidak menghadap kiblat, ya. Sebab dia tak hampa je apa nama tu, sahabat tu, duduklah menghadap kiblat tu, tepuklah situ, ya. Kita menghadap ke kiblat. Kemudian yang ketujuhnya, menggunakan debu tanah yang suci, ya. Debu tanah, menggunakan debu tanah yang bersih lagi suci. Kalau bercampur dengan tepung atau pasir, tidak harus menggunakannya, ya. Anda dah tahu di situ ada tepung pun, apa, bertepung pun ada, pasir pun ada dalam tu, ya. Tepung-tepung air tu rasa macam kekai, kerasak macam pasir ni, dah tak boleh lah, ya. Dia kena debu, letak tu memang lekat macam bedah tu, ya. Kita letak tangan tu, dia lekat di tangan tu, ya. Tengok sini kita dapat. Menyapu debu-debu ke muka, kedua belah tangan hingga ke siku, dan kedua dengan 2 kali tepukan. Sunat. Menggunakan menyapu debu tanah ke muka dan kedua belah tangan, yakni menekukkan 2 tangan ke atas debu tanah yang suci yang merupakan yang menyapukan seluruh muka, ya. Kemudian menepuknya lagi ke atas debu tanah tersebut dengan menyapukan pula kedua tangan, sebelah tangan hingga ke siku, dengan cara tapak tangan kiri menyapu tangan kanan dan tapak tangan kanan menyapu tapak tangan kiri, ya. Baik, maknanya tanah, debu tanah yang suci, ya. Saya yakin yang kita beli itu yakinlah suci, bersih. Kalau kita nak cari pun, kita carilah tempat-tempat yang kita rasa tempat itu bersih, ya. Kita yakin bersih, ya. Tak ada tepi-tepi jalan sangat. Kalau tepi-tepi jalan tu tak apa, nak janji bersih lah, ya. Anjing tu lalu lalang itu mana tahu dia pancut kat situ, kita pun ambil debu tu buat, ya. Ambil tanah tu balik, ayak-ayak tunggu ayak-ayak tayamum, ya. Cari yang agak kita yakin ada alas sebuah nak pergi buat benda-benda yang kotor di situ, orang-orang najis dekat situ, ya, kita ambil lah untuk kita bertayamum, ya. Debu yang bersih, yang suci untuk kita menggunakan tayamum. Baik. Lepas tu kena niat, ya. Kalau wuduk pun niat, maka tayamum pun kena niat, ya. Kena berniat untuk tayamum. Dalam kitab kita disebut lafaz niatnya nawaitu tayammuma, nawaitu tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala, ya. Itu Arabnya. Tak boleh Arabnya, baca yang Melayunya dalam hati, ya. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang, ya, kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala, ya. Mengharuskan solat, membolehkan solat. Dia tak boleh solat, membolehkan solat, mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala, ya. Saya bertayamum untuk mengharuskan solat, untuk mengharuskan sembahyang semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maknanya nawaitu tayammuma, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Bila nak buat, ya. Berniat itu adalah semasa hendak memindahkan debu, memindahkan debu itu ke muka, atau semasa tepuk debu itu, ya. Ataupun dia kata masa kita nak tepuk debu tu, kita niatlah. Tak, kita pun niatlah, sahaja aku tayamum kerana
mengharuskan solat kerana Allah. Ataupun masa dah tepuk tu tak niat lagi, ya, kita pun letak tu, tangan kat debu tu, kita nak bubuh dekat muka ni, kita pun niatlah, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala sempurna, ya. Jadi itu dia kata tayamum, ya, niat untuk bertayamum. Kemudian menyapu debu tanah ke muka. Itu sapulah debu tanah tu ke muka, ya. Yang ketiganya, menyapu debu tanah di tangan dengan menggunakan debu yang lain selain daripada yang disapu ke muka tadi. Maknanya satu anggota satu kali tepuk. Tepuk pertama untuk muka. Habis dah kita tepuk buang-buang, ya. Buang habis dah, tepuk pula untuk tangan pula, ya. Maknanya satu kali tepuk untuk satu anggota, ya. Tak boleh tepuk sekali lepas tu sapu semua. Hak tu lah tepuk muka, hak tu lah sapu tangan, ya. Dia kena buat lain-lain. Satu untuk muka, satu untuk tangan, ya. Menyapu debu di tangan, menyapu debu tanah di tangan dengan menggunakan debu yang lain daripada yang disapu ke muka tadi. Maknanya kita buat lainlah, ya. Sehinggalah ke siku, walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak perlu sampai ke siku, membadai dengan di pergelangan tangan sahaja, ya. Ada yang kata sampai dapat gelang tangan saja, ya. Ambil tu dia sapu situ je lah, lepas tu dia pusing balik, tolak balik, habis, tak sampai situ, ya. Tapi yang rajihnya, yang masyhurnya, ulama sepakat sampai siku, ya. Macam wuduk juga dia sampailah ke siku ni, sapulah debu tu sampailah ke siku, ya. Lepas tu tertib, ikut tertib, jangan sapu tangan dulu, lepas tu baru nak sapu muka, ya. Makna tertibnya sapu muka dulu, lepas tu tepuk yang kedua barulah sapu tangan, ya. Peringatan, debu tanah yang hendak disapu ke tangan hendaklah tidak bercampur dengan tanah yang telah disapu ke muka, ya. Maknanya lepas dah kita sapu muka, janganlah kita buang saki baki yang ada di tangan lagi ni, dia pergi tepuk juga di tempat yang nak sapu tangan tadi, ya. Ya, dia jadi dah macam air jugalah, ya. Jadi batu, debu tu jadi debu mustakmal, tak boleh dah nak guna untuk tangan, sebab dah kita pergi tepuk dekat tempat tadi, ya. Tepuk tempat lain, pergi buang tempat lain apa semua, barulah kita tepuk balik, ya. Jangan kita tepuk helai atas tu juga, ya. Kita tepuk buang habis lain, barulah kita tepuk balik tempat yang sama pun tak apalah, atas debu tu juga, ya. Cuma jangan ada baki-baki itu kita pergi helai kat atas tu, ya. Sunat-sunat tayamum, membaca basmalah sebelum nak tayamum tu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun asal niatlah nak letak tangan, ataupun masa nak sapu muka sekali baru niat. Masa nak letak tangan mula tu Bismillahirrahmanirrahim, kita letak sajalah, kita tak niat lagi, ya. Kalau kita tak nak niat waktu tu, dah nak tepuk muka sekali baru kita niat, ya. Itu maknanya bismillah dulu, mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri, ya. Tangan kanan ke tangan kiri, maknanya debu tangan kiri ni sapulah dulu di tangan, ya. Debu tangan kiri sapulah dulu di tangan kanan, ya. Tangan kanan dulu, lepas tu baru debu tangan kanan, sapu pula tangan kiri, ya. Dia sekali letak dua-dua ni, pula tak pakai ni. Masa kita sapu tangan kanan, ya, debu tangan kanan tak pakai lagi, ada lagi debu ni, saat lagi debu tangan kanan ni barulah pula sapu tangan kiri, ya. Tepuk sekali tu dua-dua belah tangan lah. Jadi hak ni dia nak sapu apa, dia tak kenal lagi. Dengan kanan tangan kiri dia berperanan menyapu tangan kanan ni, kursi tu, ya. Tapak dia tak kenal ni, ya. Kita sapu ni ke bawah ni, tapak tak kenal, kursi. Lepas tu kita kursi ni,
Lalu atas bawah ni ada debu tanah. Ini pula tak pakai ni. Ya. Ini pula. Tak kita tunjuk cuba. Ya. Tertib ya. Mendahulukan tangan kanan. Kemudian berturut-turut ya. Berturut-turut tangan. Masuk berturut-turut ni. Ya, masuk berturut-turut ni dah ambil debu tangan kanan. Lepas tu sapulah tangan. Ya, jangan pula sapu muka. Muka dia pergi buat kerja apa pula tak tahu. Dia pergi rongkah apa sekejap lagi dia main pula tepuk. Tak sapu tangan pula. Itu mana letak berturut-turut ya. Di antara tu ada kerja lain dia buat. Ya, tak boleh lah. Biar berturut ya. Tu masuk berturut-turut ya. Buat ikut tertib. Muka dulu, baru tangan. Lepas tu berturut-turut ya. Jangan diselangi dengan kerja-kerja lain. Kisah kerja lain tak ada, anak dia main kali tu, kisah anak dia angkat, anak dia buat pisah anak ini, letak anak situ tak pergi main pula, tepuk pula. Itu maknanya tak turut-turut dan diselangi dengan kerja lain ya. Kemudian perkara yang membatalkan, ada satu lagi tak disebut juga tadi ya. Dia hanya untuk satu solat saja, solat fardu ya. Tayamum hanya untuk satu solat fardu. Kalau tayamum untuk solat zuhur, zuhurlah. Walaupun dia tak kentut ke, tak apa-apa ke, ya. Dia kata, tayamum saya tak batal lagi. Wuduk dia, kalau dia ambil wuduk tadi, dia ambil wuduk yang air tangan yang tayamum tadi, dia ada tayamum ganti. Dia kata, wuduk tak batal lagi. Tayamum pun tak batal. Mayang sekali lagi asap pula. Tak tayamum lain dah. Tak boleh, ya. Tayamum hanya untuk satu waktu saja, satu solat fardu. Dia nak sembahyang dia kena tayamum lain. Walaupun wuduk dia tak batal. Ya. Dia tayamum sajalah, tak payahlah ambil wuduk lah. Tayamum saja. Wuduk tu boleh pakai lagi. Tapi tayamum tak boleh pakai. Sebab tu tayamum kena ambil lain. Jadi dia nak sembahyang asar, dia pun pergilah tayamum lah. Sapulah tangan dia tu, sapulah sudah. Wuduk dia boleh pakai lagi. Dia sembahyanglah pula, ya. Sebab tayamum hanya untuk satu solat fardu saja. Sunat boleh buat. Lepas sembahyang zuhur, dia nak sembahyang sunat ba'diyah ke, bolehlah pakai tayamum tu boleh. Tapi kalau nak sembahyang fardu tak boleh. Hanya untuk satu solat fardu. Ya. Yang sunat boleh, banyak kali pun boleh dengan tayamum. Ya. Khas untuk setiap solat yang dia buat. Ya. Tayamum banyak kali lah. 5 waktu dia 5 kali lah tayamum. Ya. Walaupun wuduknya tak batal. Ya. Tapi kalau dia tak ada wuduk, dia tak ambil wuduk, dia hanya tayamum semua. Tak ada air, kata tak ada air, ya. Dia tak ada wuduk pun, tayamum. Itu setiap kali nak solat, setiap kalilah dia tayamum, ya. Ya. Okeylah. Bolehkah ada nak tanya apa-apa kan? Belum masuk yang membatalkan. Dua. Muka tangan 12 lah. Dia kalau kita tayamum mak sebelah ni kita tak pakai lagi. Kalau kita tayamum tangan sebelah kanan, kita dah letak begitu, yang ini untuk wuduk kita sebelah kanan. Kita pusing wuduk habis. Yang ini tak guna lagi ni. Yang ini tak, jangan ditepuk lagi. Jangan tepuk lagi. Lepas tu sapu belah ni dulu pula. Ambil pula tangan kanan untuk belah kiri. Ya. Kita pun sapu pula tangan kanan kita ni. Tapak tangan kanan kita ni menggunakan untuk tayamum sebelah kiri. Ya. Itu tak payah di anu-anu tak payah. Lalu aja. Ya. Lalu pusing, kita pusing ni, dia tolak habis. Maknanya 12 barulah kita nak buat. Sampai siku je. Tak payah berkaitan. Ya, sampai siku je. Dekat siku je. Lipat ni. Ya, lipat ni kita pusing dah. Kita pusing dekat siku ni. Nak kata balik. Dia kena semua ni. Yang ni atas ni pun dia kena jari-jari. Ya. Ini memang dah habis dah. Tapak ni, ya. Tapak ni untuk bawah ni ya. Atau bukan. Kalau kita pusing tu yang mana yang kena kerja? Tapak ni saja
Kita pusing tu tak. Kalau ini dulu. Sebab yang tapak ni saya kira nak balas hari ni. Ya, tapak ni dia nak balas hari ni. Dia sebelah jari ni dulu. Jari ni untuk sini. Tapak ni pusing ni tapak lah. Tapak tangan ni pula. Dia bagi dua lah. Segerak ni untuk belah bawah ni. Dia lalu gitu. Yang ni dia tak kenal lagi. Bila kita pusing atas baru dia kena atas ni. Kalau kita pakai dua-dua habis ni. Ambil ujung sikit. Supaya ada bagi lagi untuk kita nak sapu atas ni. Untuk nak sapu atas ni. Bila kita pusing jari ni dah tak kenal lah atas ni. Dia kena belah tepi je. Kita lihat tapak ni untuk atas. Dia bagi-bagi lagi tu tak apalah. Dia masih lagi guna satu tangan ni. Dia tak mustakmal lagi. Dia tak mustakmal lagi lah. Kecuali dah kita pergi tepuk dia. Kita buat lain pula. Yang mana? Muka dua-dua belah tangan. Semua sekali. Pukul daripada dan habis disapu memang dia kena semua. Sampai hidung kita ni. Dia sapu dekat lalu tepi anak telinga ni lah. Muka, kawasan muka je. Budak dia ni, budak sapu muka nampak putih pula. Lagi kita tunjuk sekali lagi ada demonstrasi dia kita buat. Memang jarang buat, kita pun tak jarang tayamum kan. Ayak ada satu. Cuma itulah kadang-kadang yang luka tak boleh kena ayak tu. Yang tu memang kena tayamum. Balut pergi hotel doktor balut jangan buka dia kata. Macam mana? Nak sembahyang juga kenalah. Pergi kedai beli debu buat balik. Siap lagi tayamum lah. Baik, setiap kemudian kita tengok yang membatalkan sikit ya. Tempatnya ada gambar tu habis dah tajuk dia. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum ya. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum ini ialah seperti mana juga perkara-perkara yang membatalkan wudu ya. Maknanya kalau wudu itu batal dengan kita buang air kecil ke air besar ke, batal wudu. Kita kentut ke, batal wudu. Kita sentuh perempuan yang muhram ya, juga batal wudu. Tayamum pun batal juga ya, samalah. Maknanya dari segi yang batal ini sama dengan wudu ya. Kemudian yang keduanya murtad. Keluar daripada agama Islam, batal lah, habis semua batal dah tu. Bukan setakat tayamum dia batal, syahadah dia pun batal habis ya. Batal lah tayamum dia. Yang ketiganya mendapat air. Dapat air tengah-tengah bayang. Air ada pula dah. Orang kata ni ada air kat sini. Apa air? Nak batal kat sembahyang. Ya, wudu kita tu tayamum kita batal ke tak batal ke? Ya. Dia kata yang ketiga ni mendapat air. Sekiranya telah memperolehi air setelah bertayamum, ya, tetapi belum solat. Ya. Belum solat. Habis tayamum dah orang kata ayak ada ni. Habis automatik tayamum kita tadi batal. Pergi lagi wudu, ya. Ambil dah wudu, sembahyanglah dengan air wudu. Tak ada lagi tayamum tadi tak ada dah, tak dipakai sebab ada air, ya. Tetapi belum solat, dia kata maka perlulah kita menggunakan air untuk berwudu dan solat. Sekiranya sesudah solat, sembahyang habis dah sembahyang, barulah kawan dia kata, ni ayak sampai dah. Lepas mana dengan kut sampai patung mana kita ayak sampai dah. Kita dah selesai sembahyang pun, ya. Maka dia kata sekiranya sudah bersolat dengan bertayamum tiba-tiba ada air, solat tadi tidak wajib diulangi. Sudahlah bayar dah, sudah sah dah pun, ya. Tak payahlah nak ambil wudu pula, bayar pula sekali lagi, ya. Tak payah. Tapi di dalam riwayat sebuah hadis ada menyebut bahawa dua orang sahabat dia jalan memang tak ada air, ya. Tak ada air. Jadi bila tak ada air, kedua-duanya pun bertayamum. Bayar, ya. Habis sembahyang ada air pula dah. Ya. Ada air. Hak seorang ni tak sembahyang lain dah. Hak seorang dia ambil wudu ke sembahyang lain. Jadi apa hal? Seorang sembahyang lain, seorang tak sembahyang. Mana? Hak yang tak sembahyang ni tak sah lah. Nabi jumpa Nabi.
Pergilah mengadu kat Nabi. Apa hai Rasulullah? Kami tadi entah jalan mana-mana di tengah padang pasir tu tak ada air lah. Kami pun sembahyang lah. Lepas sembahyang kami jalan-jalan jumpa air pula. Waktu ada lagi. Kawan saya ni tak sembahyang dah. Saya sembahyang pula. Rasulullah kata, yang dah sembahyang dah tu tak apalah. Dia lah tu. Hak yang sembahyang pula ni dapat pahala lebih lah. Pasal dia sembahyang sekali lagi. Maknanya tak sembahyang pun boleh. Tak sembahyang balik pun boleh. Dah sah lah sembahyang dia. Walaupun lepas tu dia dapat air. Itu maknanya kedua-duanya sah sembahyang. Tapi hak dia Rasulullah kata ambil hak sembahyang pula ni dapat pahala lebih lah. Pasal dia sembahyang 2 kali. Sembahyang sekali lagi. Boleh. Kalau dia tak nak sembahyang pun tak apa. Itu cerita pasal batal tadi Tadi batal tadi apa nama boleh tidak wajib ulang. Kalau dia nak ulang pun tak apa. Kalau waktu ada lagi. Kalau dia tak nak ulang pun tak apa. Tak wajib dia mengulangi. Makna sah lah tu. Bayang sembahyang mana nak tahu lama tak hujan ni. Bayang sembahyang habis sembahyang hujan tu dan juga kita dah habis sembahyang boleh tu. Dan kita dah habis sembahyang masuk dengan kata wudu. Dan tapi siapa yang rajin tak apalah, pergilah. Tak ada sembahyang, ambil sembahyang pada dalam hujan tu, sembahyang pula boleh, Jadi maknanya kecuali tadi belum solat. Kalau belum solat, belum solat tunggu ayat mari sampai baik lainlah. Pergilah wudu, sembahyanglah dengan berwudu. Kalau dah sudah sembahyang dah, tak payah. Baik, itu perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Habis buka sebelah tu muka surat. Baik. Tak ada gambar kan? Tak ada muka surat ni hilang muka surat dia. 75, 74 muka surat 74. Adalah gambar tayamumnya, Gambar 1 tepuk debu, gambar 2 sapu muka, tepuk pula, sapu tangan, Sampai gitu. Tak apalah. Sikitnya kita tunjuk sikit. Kalau tak tunjuk tak tahu kita kejar buat, Debu tanah tu kita carilah Kalau ada tu biarlah kita. Kalau atas plastik macam ni pun tak apa. Kalau ada plastik pun kertas apa pun boleh. Dan dia kertas tu bersih lah. Dengan kertas tu ada titik cicak, ada apa pula. Kita bubuh tu dengan titik cicak kita sapu. Kertas tu bersih. Kita rasa abang baru ambil dia elok lagi pun. Ada gambar tu tak payahlah. Kalau kertas tu je ada. Kalau ada kertas putih, lah kertas putih. Ada gambar-gambar, Gambar-gambar ni kadang-kadang dia makruh lah, Ada gambar-gambar, tengok gambar pula orang tak pakai baju tu. Kita nak sembahyang, gambar elok. Gambar yang tak ada apa yang bersih. Kalau cantik ada kertas putih pun cantik lah. Kumpul kertas putih. Ada kain pun tak apalah, kain putih tak empat kain putih tu. Kita pun ambil tu. Apa nama tepuk tadi, tepuk tanah tu, Baca bismillah. Ini antara sama ada kita ganti anggota ataupun kita tak ada air langsung, maknanya anggota wudu, anggota tayamum ni tak ada benda yang tak boleh kena, semua tak ada. Lupa pun elok aja. Lupa dekat kaki tu tak bukan anggota tayamum luka dekat kaki. Nak tayamum sini kita boleh penuh tayamum, Pada tangan kita boleh tayamum penuh, tak ada masalah. Jadi kalau tak ada sakit, senang tayamum Konyol ajalah debu, Jadi kita letak begitu, bismillahirrahmanirrahim, sunat bismillah, tepuk begitu, Lepas tu bila kita angkat ni memang dia tebal, tebal, maka kita ketuk-ketuk sikit. Ketuk-ketuk sikit biar dia turun sikit. Jangan
Setompat-tompat kita sapu dia kena tepuk dulu. Tepuk tu dah habis. Maknanya tangan kanan dulu. Ya. Sini dulu. Dan letak dulu lah. Ya. Sapukan dulu. Sapu ni. Lepas tu kita pusing ni. Kita pusing ni. Yang ini tadi dia kena sini. Dia kena sini balik. Tadi sini lah. Tadi semua di bawah. Belah atas ni semua tak kena debu lagi. Jadi bila kita pusing tu, kita naik tu, dia sini dulu, kita pusing tu dia tolak. Yang ini semua dia kena belah sini, kita luar ya. Luar tu sampai ni. Habislah atas jari ni semua. Tak payahlah lalu duduk. Sampai ini tak disunatkan juga lah. Nak pergi selak-selak di celah-celah ni. Hari tu saya kira yakinlah Jadi sama ada rata tak rata tu kita yakinlah Dia tu tak cair pasal dia mudah sebab dia cair dia cair dia bolehlah kena semua. Tapi debu ni dia ikut tangan kita sajalah. Kalau sekali kita kena yang ini kenalah belah ni. Kita pusing balik kita tolak. Sini dah kena dah Sini kita pusing tu sini. Sini kena kita pusing ke bawah ni. Pusing. Sini. Naik ke atas tu dia kena lah. Sebelah ni pula kita tu pusing. Dia kena letak ni. Jadi kita debu tu lepas tu kita buang tu. Buka tu tangan dia sujud tangan. Kalau buka tu maknanya kita letak tu, kita buat gitu. Dia berdadah ni lah. Sisi rambut dia. Daya rambut, kepala rambut semua ni. Kita letak tu, dia turun. Turun ni, ibu jari ni dia boleh pergi sampai ke telinga ni. Ibu jari ni dia boleh pergi sampai ke telinga tu. Dia turun tu. Habis. Turun tu. Dia hidung kita semua kena lepas. Tu, kita daya rumah lah. Anak apa tak payah lah. Ustaz buat tadi lah kita sebut tangan kan. Bila kita satu tangan ni pun boleh bercantum balik. Boleh. Tak masalah. Boleh sentuh balik. Tapi jadi dah selesai lah. Ni pun tak boleh dia lalu tu. Dia lalu tu jangan tersapu ni tak ada awak lagi. Ini ni habis. Di sini. Dia habis lah di sini kan. Situ. Ini dah sapu lah. Awal-awal kita dah kena lah ni. Yang ni awal-awal dah kena tetap tu. Ikut sini sikit lagi yang agak tak awal tadi. Kita pelas tu dia sapu ini. Kena lah. Sini pun kena. Ini bawah tu. Itu tayammum. Dia buat sekali Dia tak 3 kali macam tu. Sekali buat buka sekali, tangan sekali. Yang sekali habis. Tapi kalau dah ada hak sakit, ada luka dekat sini, berbalut sini, nak tayammum punya. Kalau dia tampal plaster, tak apalah. Lalu je lah atas plaster tu. Lalu saja atas plaster tu. Kalau simen tu, lalulah atas simen tu. Pusinglah atas simen tu, tolaklah. Jadi dia boleh sapu atas ni macam kita kalau kita kata yang wuduk tu, ada satu tajuk yang dia kata mas'ul alal khuf, sapu atas kasut. Kita berwuduk pakai kasut yang ayat pun tak tulis masuk dah. Kita pakai, kita ikat kejap, nak buka pun susah. Ambil wuduk tak payah masuk kaki lah. Sapu je kasut tu. Sapu kasut, mana sapu atas kasut Jadi hak simen ni pun nak buka memang dah boleh. Siapa nak boleh buka kecuali pergi hospital pula baru boleh buka. Jadi sapulah atas tu. Sapulah atas tu. Sapu atas tu pun sudah padat je lah. Jadi tak kena lah boleh dah. Sapu atas simen tu macam mana kan? Dia tak buka. Kalau ada luka tu, ada luka tu kalau boleh sapu, tak sakit, apa sapulah. Sapu lalu belah atas luka tu kalau tak sakit. Kalau sakit, pusing tu berhentilah, elak sikit daripada luka tu. Elak sikit daripada luka tu. Tak boleh sebab dia memang dah sakit. Dia kena, tak apalah. Tapi kalau dia sapu atas dia, sapu. Kalau dia berbalut, sentai lah atas balut tu. Tak ada salah. Tak berbalut yang susah sikit, mengelak daripada hak luka tu. Elak ni balut lah. Balut luka tu. Itu kita kata kalau isteri nak mewudukkan
panggil batal isteri kawan suami luka awak lagi isteri Jah mai saja tolong ambil kau untuk abang ni abang kan dia main sapu duk sentuh kita tak ada anak kita boleh anak kita mak kita boleh buat tolong Sarung tangan plastik tu ada. sarung tangan je betul pakai lapis sarung tangan biar jurus sikit lah kalau sapu lah dengan sarung tangan tu yang sapu pakai yang nipis tu kan nipis putih tu boleh lapis je jangan tak lapis tak apa rasa tak puas jadi berlapis darurat itu kan untuk orang tak ada lah yang ada isteri dia ada kat rumah dia pun dia nak tolong ambil uduk tak apa pakai sarung tangan udukkan suami tu ya ni cerita kena lah benda sekarang ni ini patah-patah memang kebalut tak payah nak ubah ya memang nak kena urut juga tapi sapulah tapi ada setengah dapat pula kata kalau lah doktor mau ya doktor mau yang terbaiknya dia kata apa nama sebelum nak simen tu sebelum simen tu suruh dia ambil uduk dulu ya suruh dia ambil uduk dulu doktor suruh dia ambil uduk dulu pergilah ambil uduk dulu dia kalau patah dia bukan dia luka kan dia tak luka dia boleh ambil uduk pergi ambil uduk dulu ya lepas dia ambil uduk apa semua barulah simen lah tangan dia lepas tu kalau batal pun tak apa dah lah ada uduk tapi elok juga lah kalau dah batal pun nak sembahyang besok ni yang mana yang boleh dikena air kenakan air dulu ya hak balut tu jangan lagi itu tayamum sajalah ganti hak balut tu ya eloknya sebelum dibalut di doktor dengan simen tu ambil uduk dulu ya uduk dia ambil uduk atau udukkan dia dulu atau simen ya. Yang kita yang susahnya bila kita tak tahu tak buat ni kadang-kadang bila itulah ada luka-luka yang kita tak boleh kena air ya kadang-kadang kita langsung tak bayang ya bayang kita pasal tak boleh kena air ya yang mana anggota yang masih terdedah boleh kena air tu memang kena wuduk dulu ya wuduk saya tayamum sajalah bukan nak budak pun ya tayamum bukannya susah pun senangnya ya gambar ni ada kita boleh tengoklah ya takutnya debu tu penuh tangan ya jari tu biar kena semua lah ya biar kena semua debu tu kita tengok dalam kitab ni kalau mandi tadi macam tu lah mandi pun bila dah mandi selesai mandi tayamum lah ganti anggota yang tak kena air ya untuk menggantikan untuk menyampaikan air pada benda-benda yang tak boleh kena air. Sunat-sunat tayamum ya kita tengok sini pasti tadi perkara-perkara sunat tayamum ya yang pertama disunatkan pada tayamum itu perkara-perkara sunat ketika berwuduk. Kalau kita wuduk itu sunat, maka tayamum juga sunat. Ya, iaitu membaca bismillah pada permulaan, melakukan sapuan pada bahagian atas muka, dari atas muka ke bawah, mendahulukan sapuan kanan daripada kiri, menyapu sedikit bahagian kepala dan lengan, ya, berturut-turut antara sapuan muka dan tangan. Kemudian mengucap syahadah dan berdoa dengan doa yang maksud ya selepas wuduk ya. Macam doa kita lepas wuduk samalah dengan tayamum, bacalah doa yang kita baca selepas kita berwuduk, samalah ya. Ini berdasarkan daripada hadis yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, daripada Ammar bin Yasir. Apa dia kata? Annahum tamaslahu wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis-sa'idi lis-salatil fajri wa darabu bi
bi'ukfihim fadarabu bi'akufihim as-sayida summa masahu wujuhahum wa mashatan wahidah summa adu fadarabu bi'akufihim as-sa'idah marratan ukhra famassahu bi'aydihim kullaha ila manakibi wal abati min butuni atfalihim. Para sahabat bertayamum dengan tanah ketika mereka bersama dengan Rasulullah untuk mengerjakan solat subuh. Mereka menepukkan tangan ke atas tanah dan menyapukan ke muka sekali sapuan. Kemudian mereka menepuk tanah sekali lagi dan menyapukan pula ke seluruh tangan hingga ke pangkal lengan. Itu maknanya perkara-perkara yang sunat tadi. Kedua, merenggangkan jari-jari tangan ketika menepuk tanah sekali tepukan untuk menaikkan debunya dan menyapu seluruh muka. Cara yang demikian juga dilakukan pada kedua-dua belah tangan. Maknanya jangan rapat. Masa nak tepuk nak nepuk tanah tu jangan rapat jari. Biar dia renggang begitu. Supaya dia kata masa tu begitu dia ada lekat di tepi-tepi jari di sikit-sikit, ya. Kalau tidak, bila kita rapat tak naik ke atas pula. Jadi dia sebab dijarangkan jari, ya. Jarang. Meregangkan jari-jari ketika menepuk tanah, ya. Kemudian yang ketiga, menipiskan debu dengan mengirai kedua-dua belah tapak tangan sedikit, ya, ataupun meniupnya. Ya. Muka dulu, ya, muka lepas tu baru tangan. Ikut tertibnya, muka dulu. Habis muka semua dah buang semua, tepuk lagi tangan dia. Ya. Itu tertib kan. Kalau tangan dulu dia dia tak tertib lah. Ya, macam wuduk juga kan. Wuduk masuk muka dulu, lepas tu masuk tangan, ya. Sapu muka dulu. Saya tunjuk tadi, tunjuk tangan dulu. Ada yang silap faham. Muka dulu, ya. Muka dulu baru tangan. Menipiskan debu tadi, ya, jangan banyak sangat. Ini berdasarkan hadis. Innama kana yakfika an tasna'a hakaza fa daraba bi kaffayhi darbatan 'ala al-ardi summa nafadaha. Ya. Rasulullah kata, cukuplah engkau berbuat begini sahaja, sambil baginda menepukkan kedua-dua tangannya ke atas tanah sekali, kemudian mengirainya sedikit di, ya, apalah, disapu, ya. Bertayamum setelah masuk waktu. Untuk bertayamum bagi mendirikan solat fardu, mestilah setelah masuk waktu solat. Berdasarkan sepotong hadis daripada Nabi SAW, fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Sesiapa daripada umatku mendapati waktu solat telah masuk, maka hendaklah dia mengerjakannya. Maknanya barulah dia mula untuk bertayamum, ya. Ainama adrakatni as-salatu tamassahtu wa sallaitu, ya. Di mana-mana aku mendapati waktu solat telah tiba, maka bertayamum dan menunaikan solat. Itu solat dalam tayamum. Bertayamum untuk setiap fardu, solat fardu, ya. Ini pun ada juga. Seseorang yang bertayamum boleh melakukan solat satu solat fardu sahaja, ya, untuk satu solat sahaja.
Di samping beberapa solat sunat yang dikehendakinya termasuklah solat jenazah, ya. Boleh lepas solat fardu tadi, dia nak solat jenazah pula lepas tu masih boleh pakai tayamum tu lagi untuk solat jenazah, ya. Masuklah solat sunat dan solat jenazah. Untuk mengerjakan solat fardu dan yang lain sama ada solat qada atau wajib, ya. Kalau solat qada tu wajib. Qada tu wajib lah, ya. Dia nak qada solat, dia nak qada solat zuhur, dia kena tayamum tu hanya untuk solat qada tu. Sebab solat qada tu wajib, ya. Maka dia pun habis dah. Dia nak sembahyang zuhur, dia ambil wuduk lain. Dia bernazar nak pergi masjid ni nak sembahyang sunat, tiba-tiba tak ada air. Dia bernazar lah. Nazar tu apa? Wajib. Nazar tu wajib tunai. Nah, walaupun bernazar tu sunat je. Siapa nak bernazar tak nak bernazar tu pulang lah. Tapi bila dah dia bernazar nak buat solat tu, solat tu jadi wajib, dia kena sembahyang. Jadi tayamum dia untuk solat nazar dia tu habis dekat tu je. Dia nak sembahyang lain, dia kena tayamum lain, ya. Walaupun solat tu solat sunat, tapi bila dah dia jadi nazar wajib kena buat. Maka kalau dia tak buat, dia tak sembahyang sunat dia nazar tu, dosa tu, maka dia kena sembahyang. Wajib untuk dia sembahyang sunat yang dia nazar. Macam nak puasa pun bernazar nak puasa, padahal sunat aja bernazar. Kalau nak nazar pun tak apa, tak nazar tak apa, sembahyang sunat dia. Jadi bila dah dia bernazar nak puasa, wajib dia kena puasa, ya. Jadi puasa tu dia tu wajib, ya. Wajib dia kena puasa nazar, ya. Jadi tayamumnya macam tu juga, ya. Jadi wajib, maka dia solat untuk itu sajalah. Solat wajib atau solat, dan dia hendaklah bertayamum semula sekalipun dia tidak berhadas selepas tayamum yang pertama, ya. Wuduk tak batal. Wuduk tak batal, nak sembahyang zuhur asar pula. Jadi dia kata maknanya dia kena tayamum pula. Tayamum saja, tak payah wuduk dah, ya. Tayamum saja. Tayamum, maka dia pun solatlah asar. Boleh. Sebab tayamum tadi batal habis. Bila solat dia yang dia sembahyang niat tadi dia habis dah. Niat hanya untuk satu fardu, ya. Tayamum pengganti kepada mandi wajib. Tayamum bagi orang yang mempunyai sebab-sebab, yang mempunyai sebab-sebabnya menjadi pengganti kepada mandi wajib ke atas dirinya sebagaimana ia menjadi pengganti kepada wuduk. Firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita akan baca tadi, ya. Dia kata sama ada tuan ataupun junub dan sebagainya, maka dia kena mandi. Baik. Apa maksudnya di sini? Tayamum bagi orang yang mempunyai sebab-sebab menjadi pengganti kepada mandi wajib di atas dirinya sebagaimana ia menjadi pengganti kepada wuduk. Jadi orang yang tak boleh mandi, ya, dengan sebab kena air, waktu dia wajib mandi, maka dia bertayamum lah, ya. Bertayamum menggantikan dia mandi, ya. Bertayamum maknanya anggota dua tadi lah, ya. Muka dengan tangan itu merupakan dia sudah mengangkat hadas besar, ya, sebab tak ada air. Ini Rasulullah kata, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa shalla bin nasi fa idza huwa bi rajulin mu'tazil faqala ma mana'aka an tusalli ma'al qaumi faqala fa asabatni janabatun wala ma'un qala 'alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Rasulullah kata sebuah hadis, ya, seorang sahabat kata kami bermusafir bersama-sama dengan Rasulullah dan baginda mengerjakan solat bersama-sama orang ramai. Tiba-tiba baginda bertemu dengan seorang lelaki yang menyendiri. Tengok-tengok ada seorang sahabat duduk seorang-seorang melengung. Apa hal dia fikir apa melengung seorang-seorang, ya? Lantas baginda bertanya, apakah yang menghalang engkau mengerjakan solat? Kenapa tak pergi sembahyang tadi ramai-ramai? Jawabnya,
aku junub, aku berjunub dan air pula tidak ada, ya? Mana nak mandi? Nak sembahyang tak boleh lah, tak ada besar. Lalu baginda pun bersabda, engkau hendaklah bertayamum dengan debu tanah, kerana yang demikian itu sudah memadai. Jadi beritahu kat sahabat ni, pergilah tayamum, dah cukup lah tu tayamum, dah tak payahlah tak ada besar lah, sebab tak ada air. Bertayamum dan lepas tu tak apalah, pergilah sembahyang. Maknanya boleh mengangkat hadas besar dalam keadaan tak ada air dengan bertayamum, ya, menggantikan hadas besar, ya. Perkara yang membatalkan seperti tadi juga, ya, dia dapat air sebelumnya, ya, sebelumnya tidak ada air. Sebelum itu tak ada air, tiba-tiba dapat air. Tapi sebelum ini kerana tayamum menggantikan bersuci dengan air. Apabila ada air yang asal, batal penggantinya. Maka bila ada air, batallah tayamum tadi, ya. Ini tadi sebelum solat, ya. Ustaz, macam mandi mayat itu kalau tak ada air, memadai dengan tayamum juga kan? Ya. Mayat pun kalau dah tak ada air pun ditayamum. Ada juga kadang-kadang yang mayat, ada juga mayat kadang dia terbakar betul. Untuk kadang orang tak mandi dah, orang tayamum dah. Dia tayamum ke saja mayat tu sebagai ganti daripada dia tayamum, ya. Satu dia tak ada yang kita cukup tadi. Ayak cukup. Tak ada yang kita cukup, kita cukup. Kita satu dengan Tak. kita kata tanah tu prinsipal. Tanah tu yang dah kita guna untuk tayamum tadi, tak payahlah. Buanglah, kita dah pakai. Buang dah ada Tempat tu. Bagi tu kita buang. Habis kita tayamum, tangan apa semua habis lah. Selesai dah tayamum. Sudah, buanglah tanah tu. Guna tanah lain pula lah, ya, untuk solat kita yang lain, ya. Jadi sekali pakai, ya. Sekali pakai untuk tayamum. Tak disimpan lagi, pakai satu lagi, ya. Kita dah pakai dah untuk tayamum habis. Esok nak tayamum, ambil tanah lain pula, tabuk lain pula, ya. So yang saya pernah dengar orang jual buku untuk tayamum tu, dia orang kata kita boleh mengambil tu, lepas tu Hanafi tu kita boleh menggunakan lagi ni. Kita pun tak, yang punya kita beli tu kita boleh pilih yang nak terpamung, atau kita boleh menggunakan dia berulang-ulang kali, ya. Yalah. Selagi dia tak jadi mustakmal lah. Selagi dia tak mustakmal. Boleh, ya. Kalau dia mustakmal tak boleh lah. Tadi ni kita tak tepuk satu. Yang kita tak tepuk satu. Dia ada pola-pola pula. Ayak dia kira pola. Ayak tu kalau dah tak cukup 2 kolah jadi mustakmal. Debu dia tak kira kolah. Dia tak ada kolah pun yang sekian kolah dia. Jadi hak yang mustakmal tak boleh guna. Debu tu kita dah pakai dan kita tepuk dilai tak apalah, ya. Yang dah kita tepuk dilai tak apa. Maknanya nak beli pun berapa kali beli kan. Dia tak banyak pun, ya. Tak mustakmal kita boleh pakai lah, ya. Mandi, dia tak ada mandi secara tayamum. Tak, yang Menggantikan mandi je. Dia tak mandi dah, lepas tu tak mandi dah. Tak payah mandi dah. Kecuali dah dia ada air pula waktu tu, waktu nak solat tu, waktu tu ada air. Macam nak sembahyang tadi lah, ya. Waktu tu kita nak sembahyang, kita pun ada hadas besar, berjunub, ya. Kita pun tiap air tak ada. Kita pun tayamum sebagai ganti daripada mandi tadi. Kita pun sekali dengan wuduk tu kita sembahyang, ya. Tapi lepas itu kita pun bertayamum ganti pada mandi junub. Waktu ada lagi kita nak sembahyang, tiba-tiba ada air. Macam sembahyang tadi, tayamum tadi dia batal. Ambil, mandilah dengan air. Sebab tayamum dengan wuduk nak sembahyang tadi pun batal. Kamulah mandi tadi, makna wuduk tayamum kita pun batal. Mandilah dengan air. Kerana tadi berwuduklah balik dengan air. Sebab air dah ada, ya. Waktu solat pun ada lagi, kita pun tak sembahyang lagi, ya. Kita pun tak sembahyang lagi. Jadi jenabah kita pun ambil lain sebab air dah ada, ya. Kita mandi balik. Makna tayamum kita tadi batal. Dia kata di antara sebab-sebab batalnya tayamum bila ada air.
batallah mandi hadas besar kita tadi. Bila ada air masuk, air ada, ambillah untuk mandilah balik, ya, dengan air, lepas tu kita solatlah, ya. Kecuali dah lama sangat dah, dah lama dah tu lain lah. Saya nak tanya abang yang di atas tadi. Kita kalau tiga hari lepas tu baru ada ayam, kita mandi. Dia kira kau dah secah tu dah habis lah.